Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, episod 2. Aku dah lama tengok cerita ni, tak dah lama sangat. Tapi disebabkan review pertama aku pasal Mencari Rahmat, dia punya audio agak kurang memuaskan. So, aku bukan terpaksa lah, aku memang nak beli satu equipment yang supaya audio lebih jelas. So, untuk episod 2, aku akan review cerita Dilan 1991. Aku dah pernah tengok Dilan 1990, dah lama tengok di panggung wayang tak silap, sebelum PKP lah kan. So, aku rasa nak tengok sambungannya sebab Dilan 1990 pun dah best. Okay, sedikit review. Dia bercerita pasal penciptaan lah. Penciptaan muda-mudi, lelaki dan perempuan, yang mana ada suka dan duka lah. Okay, so untuk siapa yang dah tengok boleh komen, yang belum tengok boleh komen juga. So, apa yang aku boleh review dalam filem Dilan 1991, dia penuh dengan pick up line lah. Dia banyak ayat bunga-bunga, ayat-ayat orang bercinta kan. Kira nak senyum sorang-sorang, boleh layan cerita ni. Lakonan pelakon utama lelaki ni, Dilan ni, dia sangat sweet lah. Dia romantik, feel dia pun sampai. Lakonan dia hidup dan menjadi. Dialog yang dilontarkan tu, dia membuatkan orang tersenyum dengan telatah dia, dengan dia ada kelucuan sikit kan. Bukan sikit lah, dia memang jenis lucu lah. Perempuan boleh tersenyum lah dengan gelagat Dilan kan. Dan dia macam perempuan berfikir lah. Dan dia akan dia imagine, kalau aku dapat laki sweet macam ni kan, oh best lah ya, dia gentleman. Lepas tu dia punya feel dalam lakonan dia memang kuat, memang sampai lah. Maksudnya dia berjaya lah membawa watak Dilan ni. Kalau orang lain aku tak tahu, tapi dengan karakter pelakon tu, dia berjaya hidupkan watak ni. Walaupun dia nakai, Dilan ni nakai, dia bermasalah di sekolah, tapi dia hormat orang tua. Dia jaga hati wanita yang dia cinta. Dia suka buat wanita tu ketawa, dan dia tak suka wanita tu sedih. Cerita ni aku rasa bakal jadi legend untuk generasi akan datang. Pendapat peribadi aku lah. Garapan dia kemas dari segi tema penciptaan muda-mudi. Dia punya plot dia kemas, jalan cerita dia kemas. Dia nak penyampaian cerita pasal penciptaan muda-mudi tu memang kemas. Chemistry antara pelakon lelaki dan wanita ni kuat untuk menghidupkan cerita ni. Dalam cerita ni, lelaki watak sebagai Dilan dan perempuan tema wanita dia Milia. So nampak agak kuat lah. Nampak kuat dalam cerita ni. Dia pun menghidupkan cerita ni. Cerita ni bertambah menarik bila muncul watak baru. Dan bila timbul watak baru tu, kita akan timbul tanda tanya, apakah kesudahannya? Contohlah, okay, mula kita nampak Dilan dengan Milia. Lepas tu tiba-tiba muncul watak baru. So di situ kita akan berfikir, apa akan jadi seterusnya? Adakah mereka akan mengganggu hubungan Dilan dan Milia? Macam tu lah. Tambah pula pada awal cerita, pelakon utama wanita tu telah menimbulkan tanda tanya penonton untuk lebih tahu cerita yang sebenar. Dia masa mula-mula tu, dia dah menimbulkan tanda tanya penonton dah. Watak Milia ni kan, dia membuat satu pertanyaan penonton, apa akan jadi, untuk kita nak tahu cerita sebenar. Tapi aku tak boleh cerita lah, takut spoiler. Cuma aku nak beritahu, masa awal-awal pun pelakon wanita ni dah bagi kita satu, kita bertanya apa yang akan jadi lepas ni. Kita nak tahu cerita sebenar. Okay, di sebalik penciptaan dua insan ni, ada insan lain yang menaruh hati pada wanita itu. Biasalah kan, bila penciptaan ni dia akan ada masalah dan ada halangan. Dan biasalah perempuan, bila dia cantik, mesti ada lelaki yang menaruh hati, suka kat dia kan. Inilah ujianlah perhubungan. Wanita itu juga pada yang sama tak suka kelakuan buruk lelaki yang dicintai-nya itu. Okay, dia macam bagi, okay, mereka dua orang ni bercinta, Dilan dengan Milia. Pada masa yang sama, ada lelaki lain yang menaruh harapan dekat Milia ni kan. Dan pada masa yang sama, Milia ni dia tak suka perangai Dilan ni. Sesuatu yang dia tak suka. Itu bagi satu peluang lah untuk lelaki lain nak curi hati Milia ni. Okay. Tapi di sebalik dugaan tu kan, Milia ni dia ada ibu dia yang sentiasa support, beri semangat. Tak kisah apa jadi kan, suka duka, ibu dia memang support.
So seronok lah Amelia ni yang ada ibu macam tu kan. Apa-apa dia ada halangan dugaan, ibunya bagi semangat je. Dasar di belakang dia. Okay, cerita ni berlatarkan tahun 90-an. Latar di Bandung, Indonesia. Okay, jalan cerita dia agak menarik. Sedikit sebanyak, kita dapat tahu budaya Indonesia pada tahun 90-an. Okay, apa yang aku nampak dalam cerita ni kan. Kalau anak lelaki dan perempuan semasa sekolah dah bercinta, berkawan kan, ibu bapa tak alang. Lelaki dan perempuan keluar berdua, mereka tak alang, ibu bapa tak alang. Bagi mereka, walaupun masih sekolah, kalau disahkan berpacaran secara official, ibarat macam dah mengikat satu ikatan antara dua insan. Tambahan pula, ibu pihak lelaki anggap wanita itu seperti anaknya sendiri. Dia macam ni lah. Kalau apa yang aku nampak dengan contoh ni kan. Kalau walaupun masih sekolah, di Indonesia ni lah, di Bandung masa tu, dalam cerita ni lah. Ibu bapa nak kawan dengan perempuan. Ibu bapa nak kawan perempuan. Anak lelaki dengan anak perempuan nak kawan, ibu bapa tak halang. Lepas tu, kalaulah kata anak lelaki dia dengan anak perempuan dia disahkan berpacaran, mereka macam ada satu ikatan. Mereka macam, contohlah ibu bapa dia bertanya, kamu dah berpacaran? Ya, dah sah? Ya, kami dah sah pacaran. Maksudnya official lah. Di situ macam ada satu ikatan lah. Dan orang lain tak ada kacau lah, macam tu lah lebih kurang. Lepas tu, yang pihak lelaki kan, ibu pihak lelaki ni dia anggap kan dia berpacaran. Bila dah berpacaran, dan pula ibu pihak lelaki ni anggap perempuan tu, teman wanita lelaki tu macam anak dia sendiri. Tu yang best. Depa memang ibu bapa memang support lah. Okay, dalam pihak lelaki pula, ayah dia ni macam tentera. Bekas tentera kan. Ayah dia ni perangai lebih kurang anak dia. Pandai ayat sweet, pick up line melucukan. Cuma ayah dia tentera lah, nampak tegas. Dalam ketegasan dia tu ada humor. Dan kedua ibu bapa ni support lah, baik pihak lelaki atau perempuan. Kan kita tahu Dilan ni seorang yang bagi pick up line kan, suka buat ayat sweet. Tapi rupanya ayah dia pun macam tu. Patut pun. Tapi ayah dia cuma tegas lah. Bagi aku, watak Dilan ni lah yang menghidupkan cerita ni. Yang memberi warna dalam cerita ni. Panggil dia yang macam-macam kan. Kalau tak ada dia, mungkin cerita ni dia tak ada colourful lah. Dan bagi aku dalam cerita ni, scene happy betul. Berbunga-bunga. Memang sampai lah. Memang scene happy tu. Kita rasa berbunga-bunga. Scene sedih betul. Ada masa climax cerita tu memang sedih lah. Okay, aku nak bagi spoiler sikit lah. Watak Dilan ni dia juga berubah. Dia pandai. Apabila keluar dari lokap atas sebab tertentu, karakter dia berubah jadi lebih kendor sedikit. Dia macam ni. Sebelum dia masuk lokap, dia jenis nakai, jenis orang kata apa? Jenis berani, jenis bila jumpa orang dia jenis ikut, orang kata apa? Jenis tak malu lah, tak malu. Dia sembang dengan orang tua, dengan siapa-siapa kan. Dia nak ke depan. Tapi lepas ada satu situasi dia masuk lokap, lepas keluar lokap tu dia jadi macam slow sikit lah. Dia jadi kendor sikit perangai dah. Dia tak macam dulu lah. Dia macam slow sikit. Dia tak macam tak cakap banyak, lebih kurang macam tu lah. Dia tak macam dulu lah. Bagi aku, apa yang aku dapat dalam cerita ni kan, kalau sayang seseorang tu jangan terlampau sayang melebihi segalanya lah. Apabila berlaku sesuatu perkara yang tidak sukai pasangan, kadang benda simple kesan boleh jadi besar. Betul tak? Bila kita sayang terlebih, bila berlaku benda kecil lah, benda tu akan jadi besar. Tu bahaya lah. Dalam cerita ni apa yang aku dapat pengajaran lah. Sampai tamat sekolah, okay kan, Dilan dengan Amelia ni sekolahan. Sampai tamat sekolah, hampir masuk alam pekerjaan, segalanya berubah. Asalnya aku nak bagi rating tak terlampau tinggi lah untuk cerita ni kan. Sebab dia cerita pasal sekolah, apa semua kan. Tapi nak kata tak terlampau tinggi tu, bukanlah teruk. Cuma dia tak banyak cerita lah. Tapi, walaupun dia main dekat sekolah kan, ataupun dia tak banyak tempat kan. Tapi dia menarik. Pengarah pandai olah cerita ni bagi jadi menarik. Maksudnya, di sebalik penciptaan Dilan dengan Amelia ni ada macam-macam halangan. Tapi sebelum tamat cerita, sebelum tamat tu, yang sebelum tu kan, aku macam nak bagi rating tak terlampau tinggi. Tapi sebelum tamat cerita, dia pengarah bagi satu kata apa, jalan cerita yang best, yang aku tak expect lah. Dia cerita pasal sisi lain. Maksudnya sisi habis sekolah,
Aku ingatkan cerita pasal sekolah ya. Tapi bila pengarah masuk sisi hampir nak masuk alam pekerjaan, benda tu bagi aku jadi best lah. Jalan cerita ni macam berkembang lah. So menarik lah. Walau apa pun terjadi, apabila cinta tersemat di sanubari, tiada apa yang boleh menghalang. Yang ada cuma penyesalan atas kesilapan lalu. Aku tak mau spoiler. Hampa faham maksud ni? Walau apa pun terjadi, apabila cinta tersemat di sanubari, tiada apa yang boleh menghalang. Yang ada cuma penyesalan atas kesilapan lalu. So, pengajaran lagi, wanita jangan mudah buat keputusan dengan emosi. Kelak akan merana. Okay, faham lah. Nak tahu serta lebih boleh tengok. Ending sedih teruk. Overall rating peribadi aku bagi 7.3/10. Tambah cerita ni. Dan movie ni bergenre drama dan romantik. So untuk yang sedih-sedih, yang stres, boleh layan cerita ni lah. Kalau hampa nak rasa feel yang berbunga-bunga, ayat-ayat pick-up line kan. Yang biasa kita tengok pick-up line dekat Malaysia ni macam sepuh tu kan. Bagi aku itu biasa. Tapi ini lebih menarik bagi aku. So tahniah yang buat cerita ni, yang pelakon cerita ni, sangat best. So terima kasih yang dengar review aku. Kalau ada apa-apa boleh komen. Dan kita jumpa untuk next review akan datang. Assalamualaikum.